Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to Share Radio Channel. Okay, so kali ni saya akan berkongsikan dua buah kisah seram yang berlaku di tempat yang sama tapi pada waktu yang berlainan. Kisah ni telah dikongsikan oleh seorang makcik yang bernama Makcik Zainab yang telah bekerja di sebuah kilang pemprosesan makanan di Datuk Keramat Kuala Lumpur. Kisah ini berlaku pada tahun 2008. Makcik Zainab ni bekerja sebagai part-timer saja di kilang tersebut yang mempunyai dua shift, pagi dan juga malam. Tapi Makcik Zainab ni bekerja daripada pukul 9 malam sehingga pukul 6 pagi. So pada first day Makcik Zainab ni bekerja kat kilang tu, yang pekerja-pekerja sini kat situ memang dah bagilah nasihat kat diorang kalau nak pergi tandas kenalah pergi berteman, jangan seorang-seorang. Tapi waktu kejadian ni Makcik Zainab dia lupa pasal nasihat tu, and then dia pun pergilah tandas seorang-seorang. Dan waktu tu dalam pukul 2 pagi. On the way nak ke tandas tu, Makcik Zainab dia akan lalu lobi. Dekat lobi tu adalah tempat resepsionis, and then ada tempat duduk-duduk kalau tetamu datang. Tapi kat bahagian lobi tu, bila dah luar office hour memang gelap lah, cuma yang akan menerangi lampu kat bahagian lobi tu cuma lampu sama-sama sampai luar dengan lampu yang daripada tandas saja. Tapi sebabkan waktu tu Makcik Nap dah tak tahan sangat, waktu tu dia lalu je, dia biar je dia redah je, and then terus pergi tandas. So sampai jalan tandas tu, Makcik Zainab pun melepaskan hajat dia. Bila tengah melepaskan hajat tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi tangisan bayi. Dan waktu tu memang bagi dia kuatlah bunyi tangisan bayi tu. Korang bayangkan tengah nak lepaskan hajat ni, tiba-tiba dengar bunyi bayi menangis. Tapi waktu tu Makcik Zainab fikir tak ada apa-apalah, mungkin staff kat situ nak sakat ke, budak-budak nak main-main dengan dia ke. Tapi bila fikir takkanlah, sebab tandas tu kawasan macam terpencil sikit tau dekat bahagian kilang tu. And dekat bahagian tempat lobi tu memang kalau waktu malam, waktu shift malam memang jaranglah staff akan duduk dekat bahagian lobi tu. So Makcik Zainab ni dia jenis tak ambil pot tau kalau pasal-pasal benda macam ni. And then dia pun teruskan je lah lepaskan hajat dia. Lepas settle tu, dia pun lalu balik. Dia lalu balik dekat bahagian, dia keluar, dia lalu balik dekat bahagian lobi yang gelap tu lah. Kan tadi dekat bahagian lobi tu ada tempat duduk untuk tetamu, ada sofa lah kiranya kat situ. So Makcik Zainab pun dia macam dia nak duduk sekejap situ. Bila dah duduk kat sofa tu, dia pun terlelap lah sekejap kot, ya, seminit 2 minit macam tu. Bila tersedar, dia rasa badan dia sakit-sakit. Badan dia tak tahu kenapa, waktu sedar je terus rasa sakit, macam sengal-sengal macam tu. Bila je macam tu, tiba-tiba dia terdengar suara wanita mengilai. Suara perempuan mengilai ni kuat sangat sampai Makcik Zainab macam orang main ke? Tapi tak mungkin lah, sebab suara tu terlampau kuat. And then suara tu macam bukan daripada macam biasa kita dengar bawah-bawah ni tau. Suara tu macam di bahagian atas, macam menerawang. So Makcik Zainab ni dia tak puas hati, dia bangun, and then dia pun pergilah buka pintu bahagian lobi tu. Tapi sepanjang dia nak pergi buka pintu kat lobi tu, dia still lagi dengar bunyi perempuan mengilai tau. Tapi semakin dia dekat dengan pintu lobi tu, suara tu still kedengaran, cuma sayup-sayup. Bila dia buka pintu tu, dah buka pintu lobi tu, dia pun tengok. Bila tengok luar, tak ada pun orang tau. Memang kat tempat tu waktu tu memang sunyi. Dia cuma waktu ni sayup daripada yang sebelum ni. And then bunyi tu memang berpanjangan. Memang waktu tu bagi Makcik Nap memang mustahil lah bagi seorang orang biasa untuk buat bunyi macam tu. Memang bunyi tu berterusan sampailah dia buka pintu di lobi tu. Bila dah jadi macam tu, Makcik Zainab tu pun tutup pintu kat bahagian lobi tu perlahan. And then terus ringat. Orang lama-lama cakap, kalau dengar bunyi benda tu kuat, kiranya benda tu jauh. Tapi bila dengar bunyi sayup-sayup, kiranya benda tu dekat. And then terus naik dia punya bulu roma, Makcik Zainab punya bulu roma, terus seserang sejuk. Dia pun teruslah baca doa. Waktu tu kita bila berlaku seram, kita akan baca doa apa yang terlintas kat fikiran kita. Lepas dah tenang sikit, dia terus masuk kerja. Tapi dia tak naklah beritahu staff-staff kat situ, sebab mostly kat situ part time lepas SPM, sebab dia tak nak timbulkan perasaan takut and then perasaan panik dalam diorang punya diri. So cerita tu pun berakhir macam tu saja. Okey, so sekarang kita akan bercerita tentang kisah seram yang kedua.
Kisah ni berlaku pada tempat yang sama, persekitaran yang sama tapi pada waktu yang berbeza. Kejadian ni berlaku pada seorang staf juga di bawah lepasan SPM. Nama dia Azim tapi bukan nama sebenar. Dia ni kira pangkat-pangkat anak lah kalau dengan Makcik Zainab ni. So dekat kilang tempat prosesan makanan ni terletak di bahagian belakang and terbagi kepada dua bahagian. First, satu bahagian tu untuk nak sediakan makanan lah, and then yang kat sebelah tu diorang akan susun makanan yang dah siap tu mengikut kios yang akan diorang hantar pada esokan harinya. So Azim ni dia ni kan part timer, tengah tunggu result SPM dia. Waktu tu dia Makcik Zainab and then kawan dia seorang nama Akmal, still nama samaran juga Akmal ni, diorang pun macam berehat dekat luar, bahagian luar kilang tu. And then dekat bahagian luar kilang tu, kat tempat diorang berehat sambil berborak ni, keadaan persekitaran tu tempat dia lampu dia macam sama-sama tau, tak terang sangat. Kat situ cuma lampu ada daripada dalam kilang, and then tiang lampu tu pun tak berapa nak terang sangat. So memang keadaan situ orang cakap sama-sama, and kalau bagi Isha agak spooky lah. Waktu tu dekat luar tu kan, si Azim and Akmal ni sibuk lah cerita pasal hantu, buat lawak-lawak pasal hantu semua. Makcik Zainab ni dengar je, and then Makcik Zainab pun cakap, korang ni suka sangat cerita pasal hantu, nanti muncul betul-betul depan mata baru tahu. Diorang pun macam buat lawak-lawak, okay, and diorang pun sambung balik cerita hantu. Tiba-tiba tengah cerita tu, waktu tu Azim tiba-tiba terdiam, and then mata dia tertancap pada hujung pintu kat kilang tu. Makcik Zainab pun macam pelik, kenapa tiba Azim tiba-tiba diam. Dia pun macam, Azim okey tak ni? Azim tu dia terus pusing menghadap Akmal dengan Makcik Zainab, tapi mata dia terus bertukar merah, macam merah-merah lah, kemerahan. And then buku yang pegang tadi dia terus buang. So Azim ni pun terus masuk dalam kilang balik. Dia ikut pintu tengah lah, dia tak ikut pintu yang hujung tu. So Makcik Zainab Akmal ni pun masuklah juga dalam kilang tu, ikut laluan yang sama lah yang tadi si Azim tu masuk. And sepanjang diorang sambung kerja balik tu pun Makcik Zainab tak adalah tanya apa-apa dekat Azim ni, tapi dia perasan dari jauh yang si Azim ni still mendiamkan diri. So lebih kurang 1 jam macam tu, Makcik Zainab ni pun pergilah jumpa dengan si Akmal. Makcik Zainab pun cakap lah kat Akmal, cubalah tanya dekat si Azim tu kenapa tadi. So si Akmal ni pun pergilah jumpa dengan si Azim ni. Makcik Zainab ni pun nampaklah daripada jauh cara riak muka si Azim ni, nampaklah dia macam takut, macam cuak macam tu. Tapi macam Makcik Zainab biarkanlah dulu. And then lepas si Akmal tu dah tanya apa-apa semua dekat si Azim, dia pun sambung kerja. Makcik Zainab ni pun pergilah dekat Akmal, dia tanyalah, Azim cakap apa? Azim cakap tak apa-apa pasal tadi. Tapi Akmal macam bagilah signal macam sekejap lagi lepas siap-siap susun ni dia akan beritahu dekat Makcik Zainab. So dia pun tunggu. So lepas Akmal dah settle kerja dia, dah siap susun tu semua, dia pun pergilah luar kilang. Dia pun ajaklah Makcik Zainab sekali sebab dia kan nak cerita apa yang berlaku dekat Azim waktu tu. So dia ceritalah kan waktu yang Azim dengan Akmal cerita pasal hantu semua tu, and lepas Makcik Zainab cakap ceritalah pasal hantu ni, nanti tiba muncul karang. Lepas je Makcik Zainab cakap macam tu, si Azim ni terus nampak sesuatu dekat bahagian hujung pintu kilang tu tau. Dia ternampak satu lembaga yang menyerupai wanita. Rambut dia panjang sampai lutut dan rambut tu menutupi muka dia tau. And baju dia warna putih tapi baju dia tu lusuh. And lembaga yang menyerupai wanita tu, dia berjalan. Dia bukan berjalan tau, dia macam terbang, macam mana cakap, dia bergerak tak cecah lantai. So kiranya cara dia gerak tu dia macam tu je. Sambil tu kain tu sekali ada seret macam tu. Kan kalau orang jalan kan dia macam ada gerak dia macam tu, tapi dia macam tu je. Macam kalau kita tengok cerita hantu, cara hantu jalan ni, hantu bergerak macam tu kan. And then waktu tu yang si Azim ni terdiam. So Azim ni dia ingat ke macam prank lah, sebab dekat sebelah hujung pintu kilang tu ada staf-staf lama akan lepak kat situ. Tempat situ macam gelap lah, dekat situ diorang akan lepak and merokok lah kat situ. Dan dia ingat benda tu prank lah yang staf-staf lama tu buat. Tapi yang membuatkan dia terdiam, ada staf tu keluar daripada pintu yang hujung tu, dia keluar and dia lalu dan menembusi lembaga tadi. Kira macam menembusi tau. Bila sedar benda tu bukan prank, terus terdiam. Waktu ni Azim memang badan dia memang dah rasa sangat sejuk.
tu yang dia campak rokok dia, and then masuk balik lah dekat dalam kilang tu. So bila Makcik Zainab dah tahu cerita sebenar, dia pun macam fikirlah nak jumpa dengan si Azim ni, tapi cakap biarlah hold dulu, nanti lepas dah habis kerja, waktu nak punch card tu baru dia jumpa dengan si Azim. Sampai bila waktu nak punch card tu, dia carilah Azim, tapi waktu tu Azim tu dah tak ada, dah balik rumah, tak sempat lah dia nak jumpa, nak macam bagi kata-kata semangat. Tapi dia macam tak apalah, esok boleh jumpa dengan Azim. Esoknya si Azim ni tak masuk kerja. Makcik Zainab ni pun jumpalah dengan Akmal, suruh dia call si Azim ni, tanya kenapa tak datang hari ni. Bila Akmal ni call, rupanya Azim ni dia demam panas. Kiranya kalau orang cakap terperanjat lah dengan kejadian tu. Seminggu lepas tu si Azim ni still tak datang kerja. So Makcik Zainab ni pun dah risaulah, kenapa tak datang kerja si Azim ni. And dia pun jumpalah dengan Akmal, kawan Azim ni kan, jumpalah dengan Akmal, tanya kenapa Azim tak datang kerja, dah seminggu dah ni. So si Akmal cerita yang si Azim ni dah berhenti kerja. Dia berhenti ni pun dia tak ada bagi surat berhenti kerja, dia tak ada beritahu dekat siapalah, dia tak beritahu bagi admin. Yang tahu yang si Azim ni dah berhenti kerja Akmal seorang je. Tapi Makcik Zainab dan Akmal yang tahu pasal kisah si Azim ni tak adalah beritahu siapa. Diorang diamkan je kisah ni. Beberapa hari lepas tu barulah Makcik Zainab tahu, sebenarnya dah banyak dah gangguan berlaku kat kilang tu. Itu pun staff-staff yang lama beritahu dekat Makcik Zainab, macam dengar bunyi budak menangis, budak perempuan mengilai, macam Makcik Zainab kena sebelum ni, and then macam jemaah-jemaah yang pernah Azim lalui sebelum tu. Okey, itu saja kisah yang dikongsikan oleh Makcik Zainab kepada Syah, pengalaman dia sepanjang dia kerja kat kilang tu lah. And ada sedikit sebanyak pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah Makcik Zainab ni. Antaranya, bila kita cerita pasal benda ni, janganlah kita terlampau macam seronok sangat. Sebab benda ni bila kita selalu sebut pasal dia, memang dia suka. And kadang dia memang bila kita selalu sebut pasal benda ni, dia akan suka sangat-sangat kita, sebab dia nak menakutkan kita lagi. Okeylah, itu saja perkongsian kisah seram pada video kali ini. So kalau korang ada kisah seram yang nak berkongsi pada Syah, yang nak Syah kongsikan dalam channel Syah, boleh je DM Syah di IG Syah Syahira Jo ataupun Syahira. Okay, korang jangan lupa like, share and subscribe video Syah, and jangan lupa tekan the notification bell kalau korang nak dapat notification pada Syah kalau Syah ada post video-video yang baru lepas ni. Sehingga kita bertemu lagi. Bye bye.